Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat diucapkan kepada semua. Kami daripada kumpulan 4 yang dianggotai oleh saya, Fahmi Amri bin Mustafa, sahabat saya Burhanuddin bin Mamat dan Ahmad Nasaruddin bin Yusuf. Terlebih dahulu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami, Dr. Abdul Hamid bin Adi, yang mengajar subjek BIMK 2063M, pengajian kurikulum pendidikan Islam sekolah menengah, yang memberi peluang kepada kami untuk membentangkan hasil kerja khusus yang bertajuk cabaran-cabaran utama yang dihadapi oleh guru-guru pendidikan Islam dalam menghadapi revolusi industri 4.0 bidang pendidikan. Pengenalan kepada revolusi industri. Apakah yang dimaksudkan dengan revolusi industri? Revolusi industri ialah satu kemajuan yang menjadi fenomena dalam zaman moden. Ianya mudah diperkenalkan oleh ahli sejarah terkenal yang bernama Arnold Toynbee. Revolusi industri ini terbahagi kepada 4 fasa. Revolusi industri pertama yang berlaku pada fasa 1, yakni pada tahun 1800. Fasa kedua berlaku pada tahun 1900. Revolusi industri ketiga berlaku pada tahun 2000. Dan revolusi industri keempat berlaku pada tahun 2016. Perkembangan revolusi 4.0 di Malaysia. Terdapat 3 ciri utama revolusi 4.0 yang membantu cara manusia bekerja. Yang pertama, velocity, iaitu kelajuan. Yang kedua, breadth and depth, iaitu kedalaman dan keluasan. Yang ketiga adalah sistem impact, iaitu sistem yang menyeluruh. 3 ciri utama ini mencetuskan kepada teknologi yang lebih pintar dan fleksibel dari teknologi yang sedia ada. Ia juga memaksimumkan pengoperasian mesin secara bebas. Dan seterusnya, mesin menjadi entiti bebas yang mengumpul data dan menganalisa, sekaligus memudahkan urusan proses pembelajaran. Ianya mencetuskan impak revolusi 4.0 dalam pendidikan, iaitu pembelajaran menggunakan teknologi digital lebih fleksibel dan interaktif. Penggunaan gadget pintar digunakan dalam proses PDP, dan juga sesi pembelajaran smart room dapat diaplikasikan. Ia juga dapat memudahkan proses PDP secara dalam talian antara pelajar, guru dan pensyarah. Hasil daripada perkembangan revolusi industri 4.0, terdapatnya pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 yang mana yang telah dilaksanakan dalam bentuk yang pertama Project Based Learning PBL, yang kedua media sosial, yang ketiga Flipped Learning Classroom, yang keempat STEM Materials, yang kelima Paperless Textbook, dan yang terakhir silibus AI, iaitu Artificial Intelligence dan Robotik dalam subjek reka bentuk dan teknologi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, saudara Fahmi Amri dan saudara Ahmad Nasruddin. Saya Burhanuddin bin Muhammad daripada kumpulan 4 akan membentangkan tajuk perbentangan saya, iaitu cabaran-cabaran guru pendidikan Islam dalam mendepani revolusi industri 4.0. Antara cabaran-cabaran guru pendidikan Islam dalam mendepani revolusi industri 4.0 ialah yang pertama, perubahan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua ialah timbunan maklumat agama atas talian secara tidak terkawal. Yang ketiga ialah penumpukan maklumat agama secara berlebihan. Dan yang seterusnya mengganggu gugat adab berguru antara murid dengan guru yang diajarkan dalam pendidikan Islam. Cabaran pertama guru pendidikan Islam dalam mendepani revolusi industri 4.0 ialah perubahan kaedah pengajaran dan pembelajaran, iaitu kaedah pengajaran dan pembelajaran Islam sebelum ini secara berkesinambungan telah dilakukan mengikut tradisi yang penuh dengan nilai-nilai agama. Penyampaian berita dalam Islam pada asasnya telah dibuat dengan teliti dan disampaikan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Berdasarkan kitab-kitab muktabar, kedatangan pendidikan digital memerlukan guru memikirkan kaedah bersesuaian dalam mengajar pendidikan Islam dengan cara baharu. Hal inilah yang boleh menimbulkan kesukaran, terutamanya dalam mengajar bidang tertentu seperti ibadat yang banyak menggunakan kaedah demonstrasi bagi memberikan kefahaman kepada murid terhadap ilmu yang diajar. Maka guru perlu memikirkan cara untuk membawa kemahiran demonstrasi tersebut ke arah media digital untuk memanfaatkan pengajaran pendidikan Islam. Cabaran yang kedua yang dihadapi oleh guru pendidikan Islam dalam mendepani revolusi industri 4.0 ialah timbunan maklumat agama atas talian secara tidak terkawal. Masyarakat Islam menyanjung tinggi nilai kandungan maklumat keagamaan yang menyebabkan maklumat Islam itu sendiri sentiasa berada pada tempat yang paling berintegriti. Dalam menuju matlamat pendidikan Islam, kandungan maklumat agama melalui internet dilihat terlalu terbuka dan bebas tanpa tapisan, serta boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja dengan cara memuat turun berita secara bebas. Maklumat pengajaran Islam juga dilihat telah mengalami fasa ini, iaitu pengguna semakin dihimpit oleh timbunan maklumat agama atas talian secara tidak terkawal yang menyebabkan berlakunya kecelaruan maklumat agama yang membawa kepada implikasi fobia terhadap kandungan maklumatnya. Maka murid yang ditugaskan untuk mencari maklumat bagi menyiapkan tugasan yang diberikan guru perlu dibimbing untuk mengenal pasti maklumat yang benar. Seterusnya ialah cabaran yang ketiga yang dihadapi oleh guru pendidikan Islam dalam mendepani revolusi industri 4.0 ialah penumpukan maklumat agama secara berlebihan. Pendidikan digital boleh mencabar konsep mutawatir yang dibawa oleh Islam, ruang internet yang terbuka dan bebas sehingga boleh menjadikan semua penjelasan agama begitu mudah didapati, menyebabkan berlakunya penumpukan maklumat agama secara berlebihan yang boleh membawa kepada masalah kebanjiran maklumat. Masalah kebanjiran maklumat boleh mewujudkan suasana huru-hara dalam mencari maklumat yang dapat dipercayai. Justeru, alam media baharu memerlukan ukuran dan metrik
yang tepat untuk menentukan kewibawaan maklumat dan tanggungjawab. Maka Islam datang dengan membawa disiplin dalam mempelajari dan mengajar ilmu dengan memastikan ilmu yang dipelajari mesti mempunyai sumber yang jelas dan telah disepakati oleh beberapa individu yang benar-benar layak, serta mustahil untuk individu tersebut membuat pendustaan terhadap ilmu yang dimilikinya. Dan cabaran yang terakhir yang perlu dihadapi oleh guru pendidikan Islam dalam mendepani revolusi industri 4.0 ialah mengganggu gugat adab berguru antara murid dengan guru yang diajarkan dalam pendidikan Islam. Sebagaimana kita tahu, Islam adalah agama yang mementingkan adab berguru antara guru dan muridnya. Pembelajaran subjek pendidikan Islam memerlukan proses dan sentuhan guru bagi menjamin dan menjaga adab pembelajaran sesuai dengan kehendak syariat dalam memberikan pendidikan terhadap murid. Walau bagaimanapun, penggunaan media digital hari ini jelas tidak menggambarkan hubungan langsung adab berguru antara murid dengan guru sebagaimana yang ditekankan agama. Contohnya, pembelajaran dalam talian menggunakan platform Zoom membolehkan murid memilih untuk menutup fungsi kamera. Hal ini menyebabkan guru yang mengajar tidak dapat melihat keadaan sebenar murid yang mengikuti pengajaran yang dijalankan oleh mereka. Boleh jadi murid pada masa guru sedang mengajar, mereka melakukan aktiviti lain dan tidak memberikan fokus kepada sesi pembelajaran. Setakat itu dahulu pembentangan saya serahkan pembentangan ini kepada sahabat saya iaitu Ustaz Nasruddin dengan pembentangannya yang bertajuk persediaan guru dalam mendepani revolusi industri 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya Ustaz Burhanuddin bin Mamat dan juga Ustaz Fahmi Amri bin Mustafa kerana telah membentangkan berkenaan dengan pengenalan kepada revolusi industri 4.0 dan juga cabaran kepada guru pendidikan Islam. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Dr. Abdul Hamid kerana telah mendidik dan memberi tunjuk ajar kepada kami sepanjang tempoh pengajian kami. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kerana telah memberi ruang dan peluang kepada kami untuk membentangkan berkenaan tajuk ini. Okey, pendidikan Islam dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Okay. Apa yang saya hendak bentangkan di sini ialah berkenaan dengan persediaan yang perlu dilakukan oleh pengajar pendidikan Islam. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Ahmad Nasruddin bin Yusof daripada ahli kumpulan 4. InsyaAllah akan membentangkan berkenaan persediaan yang perlu dilakukan oleh pengajar pendidikan Islam. Apabila Malaysia menuju ke arah pendidikan industri 4.0, maka semua jentera pendidik, mahu ataupun tidak mahu, perlu menerima dengan hati yang terbuka demi meningkatkan mutu pendidikan di dalam negara kita. Kalau kita lihat di dalam agama Islam, Islam tidak pernah memikirkan teknologi di dalam apa jua aspek.
Begitu juga dengan arus pendidikan Islam di negara Malaysia. Persediaan yang perlu dilakukan oleh tenaga pengajar pendidikan Islam ialah sentiasa berada dan bersedia untuk mempelajari teknologi. Antara teknologi yang perlu tenaga pengajar pelajari ialah seperti pembinaan Android, pembinaan laman web dan juga rangkaian maklumat yang lain yang mana perlu dikuasai oleh tenaga pengajar. Ini kerana matlamat pendidikan adalah untuk melahirkan graduan yang kompeten dengan pasaran semasa oleh pihak industri pembelajaran. Walaupun teknologi telah diperkenalkan oleh Barat, tetapi terdapat teknologi yang mana dapat membantu orang Islam, iaitu untuk mengakses maklumat dengan lebih cepat dan mampu untuk mengeluarkan produk yang halal dengan lebih baik. Kemudian dengan teknologi ini, tenaga pengajar lebih mudahlah untuk menerangkan sesuatu maklumat dan juga dapat menjimatkan masa. Antara peranan ataupun langkah yang kedua ialah tenaga pengajar perlu lebih terbuka dalam membincangkan sesuatu itu tanpa mengira aliran politik dan juga mazhab. Apabila tenaga pengajar menggabungkan di antara pendidikan Islam dengan industri 4.0, maka pelajar mampu untuk mentafsir kebaikan dan juga keburukan sesuatu perbuatan dengan baik, sama ada baik ataupun buruk. Kemudian ia juga dapat memberi rangsangan kepada pelajar untuk berfikir dan seterusnya. Ia dapat membina modal insan yang bukan sahaja baik di dalam bidang pekerjaan, malah ia juga seimbang dari sudut emosi. Peranan yang terakhir ialah pengajar pendidikan Islam seharusnya menjadi fasilitator dalam kaedah pengajaran. Aktiviti yang perlu dibawa oleh pengajar pendidikan Islam perlu lebih relevan, seperti permainan online sebagai alat bantu mengajar. Selain itu, penggunaan bahan yang menarik dan interaktif dengan pelbagai media juga boleh dihasilkan dengan menghubungkan pelbagai teori dan strategi pembelajaran. Saya rasa itu sahaja yang dapat saya kupaskan berkenaan dengan persediaan yang perlu dilakukan oleh pengajar pendidikan Islam di dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.